Assalamualaikum dan hai. Dalam topik kali ini saya akan kongsikan dengan anda tentang maklumat umum mengenai CRM Astra Travel. Baiklah, yang pertama kita pergi ke halaman utama. Di bahagian halaman utama ni memaparkan beberapa maklumat berkaitan dengan tempahan, berkaitan dengan jualan dan juga berapa nilai komisen sebagainya. Dan ada juga makluman bahagian notifikasi. Seterusnya kita pergi ke bahagian data induk. Data induk ini adalah jantung kepada sistem ini yang mana banyak tetapan-tetapan penting perlu dilengkapkan di bahagian ini. Antaranya senarai cawangan, senarai jenis perunding, senarai negara, senarai pakej, senarai penerbangan. Jadi anda perlu tetapkan semuanya di bahagian ini dan akan diterangkan dalam topik yang seterusnya lebih terperinci. Yang kedua, kita pergi ke bahagian jadual trip. Jadual trip ini umpama takwim ataupun jadual kalender perjalanan trip untuk semua pakej-pakej anda. Yang seterusnya adalah bahagian statistik. Di bahagian ini memaparkan maklumat berkaitan dengan tempahan, berkaitan dengan trip, berkaitan dengan jualan. Ada banyak carta-carta statistik dipamerkan di bahagian ini untuk memudahkan anda membuat rujukan. Selain itu, kalau anda lihat di bahagian komisen ini juga memaparkan jumlah komisen yang perlu dibayar, yang sudah dibayar ataupun belum dibayar dan siapakah ejen-ejen yang akan menerima komisen dan trip apakah yang terlibat. Seterusnya, bahagian pengurusan pengguna. Bahagian pengurusan pengguna juga agak penting kerana anda perlu tetapkan siapakah orang yang akan menguruskan sistem ini, iaitu staf admin. Yang kedua, senarai perunding ataupun ejen. Dan yang ketiga adalah senarai staf perunding. Seterusnya di bahagian pelanggan, di bahagian ini kita boleh membuat semakan pelanggan yang pernah pergi melancong dengan kita. Yang kedua, kita juga boleh menambah maklumat pelanggan ke dalam sistem secara manual ataupun import data pelanggan daripada senarai pelanggan anda yang lama, boleh masukkan ke dalam template yang disediakan dan kemudian anda upload sahaja ke dalam sistem, sistem akan menyimpan semua maklumat-maklumat pelanggan anda yang lama. Seterusnya di bahagian tempahan, ada 3 lapisan untuk bahagian tempahan. Yang pertama, senarai tempahan yang perlu disahkan. Apabila ada tempahan baru masuk ke dalam sistem, akan dipamerkan di bahagian ini. Selepas staf admin membuat pengesahan tempahan, tempahan tersebut akan berpindah ke tahap yang kedua, iaitu senarai tempahan sudah disahkan. Apabila tempahan tersebut telah menerima pembayaran yang lengkap, full payment, akan dipindahkan ke tahap yang ketiga, iaitu senarai tempahan sudah lengkap. Topik ini juga akan diterangkan terperinci dalam episod tutorial yang seterusnya. Kita juga boleh membuat pendaftaran tempahan direct terus ke dalam sistem melalui paparan HQ. Ini adalah borang tempahan. Borang ini juga akan diterangkan kemudian. Seterusnya, tempahan melalui kerjasama. Ada 2 jenis tempahan. Tempahan di bahagian atas ini adalah tempahan daripada internal untuk HQ. Manakala tempahan melalui kerjasama ini adalah tempahan daripada dalam kalangan ejen-ejen ataupun staf-staf yang berada di dalam syarikat. Seterusnya di bahagian affiliate. Di bahagian affiliate ini, ejen-ejen anda boleh menjana link affiliate ataupun link promosi mereka apabila terdapat tempahan. Menggunakan link affiliate ini, sistem akan automatik kirakan komisen bagi pihak ejen ataupun staf anda. Seterusnya, bahagian tambah link URL. Di sini adalah untuk anda mencipta link affiliate untuk ejen-ejen ataupun staf anda. Di bahagian voucher, di sini memaparkan senarai-senarai voucher yang anda boleh berikan kepada pelanggan-pelanggan anda dan anda juga boleh tetapkan kod, boleh tetapkan tarikh mula, tarikh akhir, limit, nilai diskaun yang akan anda berikan kepada pelanggan dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk peratus. Anda juga boleh menambah voucher baru di bahagian ini. Seterusnya di bahagian laporan, laporan ada 2 jenis. Yang pertama, laporan tempahan. Di bahagian laporan tempahan ini, anda boleh membuat sorting. Membuat sorting untuk lihat pakej mana yang anda ingin pamerkan di dalam sistem. Dan seterusnya, anda boleh cetak
anda boleh eksport keluar maklumat-maklumat semua tempahan-tempahan yang berkaitan dengan pakej yang telah anda pilih. Seterusnya, jika anda klik bahagian laporan pakej trip, di bahagian ini memaparkan semua senarai-senarai pakej yang ada di dalam syarikat anda, tarikh trip akan berlangsung, berapakah baki tarikh berlepas, kuota untuk setiap trip dan berapa baki kuota yang tinggal. Jadi, tim anda boleh lihat di bahagian ini secara langsung. Lihat data-data terkini, berapakah baki kuota seat untuk setiap trip bagi pakej di dalam syarikat anda. Seterusnya di bahagian commission. Di bahagian commission, anda boleh lihat semua senarai ejen-ejen yang berdaftar di dalam sistem anda. Seterusnya, senarai penetapan. Di bahagian senarai penetapan, anda boleh menetapkan nilai komisen untuk setiap pakej mengikut tarikh trip. Apabila tarikh trip berbeza, kemungkinan harga jualan juga berbeza, termasuk nilai keuntungan. Maka, anda boleh tetapkan nilai komisen mengikut tarikh trip dan juga jenis pakej yang anda tawarkan di dalam syarikat. Bergantung kepada berapa jenis ejen yang anda ingin cipta di dalam syarikat. Dan anda juga boleh menetapkan KPI untuk melayakkan ejen-ejen anda menerima komisen. Jika KPI dicapai, automatik sistem akan kirakan komisen mereka. Jika ejen anda tidak mencapai KPI yang ditetapkan, komisen tidak akan diberikan. Komisen hanya akan diberikan sekiranya pakej tersebut telah berlangsung ataupun pelanggan anda telah diterbangkan ke destinasi pilihan mereka. Seterusnya, bahagian permohonan kerjasama. Di bahagian ini memaparkan pendaftaran-pendaftaran ejen-ejen baru yang memerlukan pengesahan di peringkat admin sebelum mereka mendapat akses ke dalam sistem. Seterusnya, fungsi hebahan. Di bahagian hebahan ini, anda boleh menambah hebahan untuk menghantar kepada semua pengguna sistem, kepada kumpulan-kumpulan tertentu, ataupun anda ingin menghantar secara personal kepada individu di dalam sistem ini. Jadi anda boleh menghantar makluman pembatalan tarikh ataupun pembatalan trip, penambahan tarikh trip baru ataupun memo-memo kepada staf dan juga ejen-ejen anda, dan anda boleh menghantar kepada email mereka secara automatik. Seterusnya, anda lihat di bahagian kawalan akses. Kawalan akses ini adalah bahagian penetapan limitasi akses kepada semua pengguna di dalam sistem. Maka anda boleh tetapkan setiap pengguna di dalam sistem apa yang mereka boleh lihat dan apa yang mereka tidak boleh lihat. Di bahagian ini penting untuk anda mengawal keselamatan sistem ini. Seterusnya, di bahagian senarai kebenaran, lebih kepada peringkat kami untuk mengemaskini maklumat-maklumat tetapan di dalam sistem. Di bahagian ini, anda tidak perlu ganggu. Seterusnya, di bahagian File Manager adalah bahagian untuk anda menyimpan fail-fail seperti gambar dan juga itinerary. Namun, kami tidak galakkan kerana jika banyak maklumat-maklumat fail yang anda upload ke dalam sistem, kemungkinan server juga akan terkesan. Jadi, sebaiknya anda simpan di bahagian lain sama ada seperti Google Drive ataupun Telegram untuk menjimatkan storage server anda. Seterusnya, di bahagian log system ini lebih kepada memaparkan berkaitan dengan status-status penggunaan di dalam sistem, dan penting untuk di peringkat kami untuk memastikan sistem dalam keadaan selamat dan sentiasa dalam keadaan yang stabil. Seterusnya, di bahagian jejak audit. Di bahagian ini penting untuk kita kenal pasti setiap action ataupun tindakan yang dilakukan oleh pengguna di dalam sistem. Kita boleh lihat apa button yang ditekan oleh pengguna di dalam sistem daripada mula sehingga akhir. Kita juga boleh tahu bilakah tarikh terakhir pengguna ini log ke dalam sistem. Jadi, kita juga boleh kenal pasti jika berlaku human error ataupun ada maklumat yang telah dipadam ataupun sebarang aktiviti yang meragukan di dalam sistem, dan kita boleh kenal pasti siapakah pelakunya.
Kemudian di bahagian konfigurasi. Di bahagian konfigurasi, anda boleh tetapkan maklumat nama syarikat, logo, terma dan syarat ini sebagai contoh, website, nombor KPL dan semua maklumat-maklumat berkaitan syarikat anda. Dan anda juga boleh masukkan nombor perhubungan serta sistem ini dilengkapi dengan sistem WhatsApp notification. Anda boleh scan di bahagian ini. Sistem akan menghantar resit dan juga invoice ke WhatsApp pelanggan anda secara automatik sebaik saja tempahan dihantar. Kemudian anda juga boleh tetapkan template email yang ingin diberikan kepada pelanggan anda untuk setiap status-status tempahan di dalam sistem. Kemudian bahagian tempoh masa, anda menetapkan tempoh hari bila sistem akan menghantar follow-up payment sehingga pelanggan membuat full payment bagi tempahan pakej anda. Dan anda juga boleh tetapkan tempoh matang pasport. Sekiranya pasport pelanggan kurang daripada 6 bulan, sistem akan menghantar notifikasi makluman supaya pelanggan menambah tempoh pasport mereka. Dan ini adalah maklumat umum berkaitan dengan CRM Astra Travel. Dalam episod yang seterusnya, saya akan terangkan dengan lebih terperinci. Jumpa dalam tutorial yang seterusnya. Assalamualaikum.